Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dengan perkongsian package program yang telah kita bawakan sebentar tadi berkenaan dengan Konvensyen Pemimpin Muda Brunei ya, bersama dengan penyampai lokasi kita sebentar tadi Ya. Nurul Arminatul Atikah ya. Betul. Alhamdulillah. Dan Ya. seperti yang dijanjikan Mahirah ya, pada pagi ini jika tadi kita bawakan telah satu wawancara kita ya mengenai dengan kepentingan industri maritim ya bagi negara Brunei Darussalam. Pada pagi ini pula kita bawakan sambutan bulan bahasa 2023. Saya ini kalau sebut tentang mengenai dengan bahasa ini saya terbayang saya buku saya sebab saya gemar membaca buku sebetulnya. Betul lah tu kan, memang saban tahun memang bulan bahasa ini disambut Ya. dan memang banyak juga antara aktiviti-aktiviti yang akan bakal dilaksanakan, dan ada juga antara aktiviti-aktiviti yang sudah pun mengambil tempat ya bersempena dengan sambutan bulan bahasa. Namun kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu bersama dengan Puan Hajah Sariani binti Haji Ishak, merupakan ketua bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa selaku setiausaha sambutan bulan bahasa 2023 Dewan Bahasa dan Pustaka ya, yang lebih arif lagi untuk mengongsikan berkenaan dengan sambutan bulan bahasa 2023. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Puan pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Dan Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian Puan berkunjung ke studio Rampai Pagi ini. Jadi kita insyaAllah akan berkongsi ilmu juga, pengetahuan juga bersama dengan penonton di luar sana ya. Jadi untuk menghormati kaum wanita lah. Silakan Mahira. Silakan. Baiklah, jadi mungkin Puan dapat mengongsikan bila sebetulnya tarikh dan juga tempat berlangsungnya majlis sambutan bulan bahasa pada tahun 2023 ini. Puan, silakan. Sebenarnya sambutan bulan bahasa ini diadakan ada rangkaian ada 3 acara yang besar ya. Itu pertama sekali ialah majlis kesyukuran dan membaca majlis kesyukuran dan khatam Al-Quran ya, yang akan diadakan pada besok hari iaitu pada sebelah pagi. Sementara itu sebagai penanda rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita dapat menyambut sambutan bulan bahasa ini seperti tahun-tahun yang lepas ya. Dan tetamu khas yang akan hadir pada majlis tersebut ialah Yang Mulia Awang Suhaib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Manakala sebelah petangnya akan diadakan membaca Yasin dan tahlil di kubah makam diraja, dan itu akan diturut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Beliau akan hadir sebagai tetamu khas dan sangat-sangat dialukan ya siapa yang berminat untuk hadir pada majlis itu di kubah makam diraja juga pada besok hari ya, tapi sebelah petang. Sementara kemuncak majlisnya akan diadakan pada 5 Julai nanti di Pusat Beli Belah The Mall Gadong dan tetamu kehormat majlis kemuncak tersebut ialah Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad selaku tetamu kehormat pada majlis itu, yang akan melancarkan majlis sambutan bulan bahasa yang akan mengambil tempat di Pusat Beli Belah The Mall Gadong. Ya. Baik, seperti yang telah pun dijelaskan tadi ya, pada tahun ini ianya diadakan, iaitu maksudnya pelancaran ya, sambutan bulan bahasa insya-Allah akan diadakan di Pusat Beli Belah The Mall Gadong, berbeza dengan tahun-tahun yang lepas ya Puan ya. Jadi mungkin dapat Puan jelaskan juga untuk penonton kita di luar sana secara rasional kenapa memilih tempat ini sebagai pelancaran sambutan bulan bahasa 2023 ini? Ya. Alhamdulillah Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengambil inisiatif untuk mengadakan sambutan bulan bahasa ini di Pusat Beli Belah The Mall Gadong berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan di bangunan-bangunan kerajaan dan melihat daripada situasi tersebut pelanggan kami hanya merupakan pegawai
dan kaki tangan kerajaan, ya, dan kurang meluas penyebarannya. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif untuk mengadakan di Mall Gadung, dengan melihat persekitarannya. Kita maklum bahawa the mall ini mempunyai pengunjung yang ramai, sentiasa ramai, siang, malam, pagi, petang, memang ramai. Jadi Dewan Bahasa mengambil inisiatif dengan persekitaran tersebut, mengambil jalan terbaik, mengambil peluang keemasan ini untuk mengadakan di mall supaya mudah bagi Dewan Bahasa itu mendekati masyarakat. Kalau dulu kita banyak mendekati pegawai dan kaki tangan kerajaan, tetapi sekarang kita beranjak kepada masyarakat. Kita beri pendedahan kepada masyarakat tersebut, menyelami hati dan sanubari mereka itu, dan kita memberi ilmu, kita memberi pengetahuan tentang apa sebenarnya bulan bahasa ini, apa yang sebenarnya dibuat oleh Dewan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka ini dalam mempertahankan bahasa Melayu itu sebagai jati diri bangsa. Jadi dengan adanya situasi persekitaran yang lebih ramai, yang lebih meriah, yang Dewan Bahasa ingin melibatkan semua lapisan masyarakat tersebut supaya mereka ini sedar betapa pentingnya mempertahankan bahasa Melayu itu sebagai identiti kita ni, identiti nasional kita ni, jati diri kita ni. Jadi mereka sedar bahawa bahasa Melayu ini penting untuk kita pertahankan, dan mereka ini terutama generasi sekarang ini yang lebih petah berbahasa Inggeris, supaya ada di dalam jiwa mereka itu ada semangat nasionalisme itu untuk mempertahankan dan masih mencintai bahasa Melayu. Kita sebenarnya tidak melarang untuk mereka belajar ataupun bercakap bahasa Inggeris, tidak, tetapi jangan sampai mengkelasduakan bahasa Melayu tersebut. Jangan sampai mengkesampingkan bahasa Melayu itu yang menjadi warisan bangsa kita. Jadi kita adakan masa sambutan itu nanti pelbagai kegiatan agar masyarakat di sana itu ikut serta dalam kegiatan kebahasaan itu. Oh, ini rupanya bahasa Melayu Brunei. Oh, ini bahasa Tutong, ini dialek Kedayan ini. Jadi kita akan atur pelbagai kegiatan-kegiatan yang ada di masa tersebut mereka, supaya mereka ini minda mereka terbuka bahawa kita ada bahasa Melayu yang perlu kita pertahankan sampai bila-bila. Kalau kita melihat pun generasi sekarang ini, sebagaimana saya katakan tadi, petah berbahasa asing, ya, dan mereka mengajarkannya kepada kanak-kanak. Kalau kita lihat kanak-kanak pun sekarang ini banyak yang pandai berbahasa Inggeris, bahasa asing. Dan kalau kita melihat 10 tahun akan datang, dikuatiri generasi 10 tahun akan datang itu, kalau kita sudah melihat pada masa ini berbahasa Inggeris, apatah lagi 10 tahun akan datang, dikuatiri bahasa Melayu itu tidak lagi dituturkan. Jadi dengan adanya sebutan bulan bahasa ini, kita memberikan penyegaran semula, peringatan kepada bangsa Melayu kita bahawa kita ada bahasa Melayu yang perlu kita pertahankan sampai bila-bila. Dalam arti kata lain, jadi Ketani jadikan, ini maksudnya di masyarakat Ketani di negara Brunei Darussalam ini, Tani jadikan bahasa Melayu tersebut menjadi pakaian Ketani lah, ya, Puan, ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita difahamkan juga, ya, yang mana sepanjang bulan bahasa ni Dewan Bahasa dan Pustaka, ya, telah menyediakan juga merangka pelbagai kegiatan dan juga aktiviti. Jadi mungkin Puan boleh menjelaskan sedikit mengenai dengan pengisian majlis sambutan bulan bahasa yang akan diadakan insya-Allah yang bakal dijadualkan pada 5 Julai 2023 ini nanti. Puan, silakan. Dan untuk sambutan kemuncak acaranya, iaitu majlis pelancaran sambutan bulan bahasa yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Nazmi, ya, Awang Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, ya. Jadi pada majlis pelancaran tersebut ada pelbagai kegiatan telah diatur, dan sempena dengan pelancaran itu kita ada beberapa persembahan, iaitu persembahan silat daripada sekolah yayasan, kita ada persembahan pembacaan ikrar daripada Sekolah Menengah Chonghua, kita ada deklamasi sajak, kita ada
pidato bahasa yang akan disampaikan oleh Johan, pertandingan pidato kebangsaan sempena ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-39 yang baru-baru ini dilangsungkan. Jadi kita ingin mempersembahkan satu pidato tentang bahasa Melayu. Kemudian pada majlis itu kita ada penyampaian duta bahasa, iaitu duta bahasa ini satu pengiktirafan, satu penghargaan kepada seorang individu yang memperjuangkan bahasa sejak sekian lama. Jadi kita ada penyampaian gelar duta bahasa nanti pada majlis pelancaran sambutan bulan bahasa. Dan kita ada penyampaian beberapa hadiah pada majlis itu, iaitu penyampaian pertandingan seni khat Jawi, kemudian penyampaian hadiah peraduan menterjemah buku cerita kanak-kanak, kemudian beberapa penyampaian hadiah yang lain, dan juga pada majlis itu sebenarnya sambutan bulan bahasa yang akan diadakan di Pusat Beli Belah Mall ini akan memakan masa 2 hari, iaitu pada 5 hari bulan dan juga 6 hari bulan, iaitu hari Rabu dan juga hari Khamis. Seusai saja majlis pelancaran selesai, jadi kita ada mengadakan pelbagai kegiatan untuk orang ramai, masyarakat, semua lapisan masyarakat ikut serta dalam kegiatan kami. Misalnya eksplorasi bahasa, yang eksplorasi ini macam seperti Amazing Race, jadi kita ada 3 kategori dipertandingkan, iaitu kategori pertama sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi, kemudian kita ada dalam kalangan warga perkhidmatan awam, dan yang ketiga ialah orang ramai. Jadi sesiapa yang berminat untuk ikut eksplorasi bahasa ini, ia seperti bermain, belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar. Jadi itu satu kegiatan yang sangat menarik. Jadi bagi orang ramai yang berminat ingin ikut serta, dialu-alukan untuk menghubungi Dewan Bahasa dan Pustaka, dan kami akan memberikan satu hadiah yang sangat menarik masa pertandingan eksplorasi bahasa tersebut. Dan kita juga ada beberapa persembahan ataupun bagi yang berminat dalam seni menambat dastar dan juga menapih sinjang. Bagi yang berminat dialu-alukan untuk datang belajar bagaimana menapih sinjang, bagaimana menapih dastar juga akan dipertunjukkan, dan orang ramai pun yang ingin belajar itu sangat-sangat dialu-alukan. Dan selain itu kita ada persembahan deklamasi sajak bagi orang ramai yang ingin belajar macam mana kan mendeklamasi sajak, silakan datang di mall nanti. Nyanyian kanak-kanak pun juga ada. Kita ada bicara seni, kita ada memperkenalkan syair, tambang syair Brunei. Kita ada juga kuis, dan semua ini kita akan beri hadiah-hadiah yang menarik supaya lebih bermotivasi masyarakat untuk menyertainya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia ya. Banyak juga aktiviti-aktiviti yang telah pun diberikan ataupun disediakan khususnya kepada seluruh masyarakat di negara bersalam. Tidak kiralah ya, tidak mengira peringkat umur ya. Jadi alhamdulillah ianya memberikan sedikit sebanyak ilmu juga kepada khususnya generasi-generasi muda pada ketika ini. Yang mungkin kalau contoh tadi ada aktiviti-aktiviti menapih sinjang ya. Kita ni kadang-kadang dewasa-dewasa ni pun belum tahu lagi. Jadi mungkin ada di antaranya dengan adanya aktiviti-aktiviti ini akan memberikan satu lagi ilmu yang lebih bermanfaat kepada kita ya. Jadi maknanya Mahira, penglibatan yang diharapkan itu bukan saja terdiri daripada generasi muda kita pada anak-anak ataupun kepada para belia ketani, tetapi juga kepada orang perlindungannya mungkin rasa bosan nanti ya. Dan ada aktiviti yang dapat mereka sertai, tetapi dengan adanya ungkayah yang akan diungkayahkan nanti oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, sebarang aktiviti yang diadakan di sana nanti, jadi bis kita bolehlah turut serta berpartisipasi bersama dengan mereka. Baik, silakan. Ya, alhamdulillah. Jadi kita terus ya poin ya untuk soalan selanjutnya ni. Berkenaan masih lagi berkenaan dengan kegiatan dan juga aktiviti yang akan bakal diadakan ni puan. Jadi apa yang kita difahamkan seperti lazimnya kegiatan-kegiatan dan juga aktiviti-aktiviti bagi menyemarakkan sempena dengan sambutan bulan bahasa. Jadi mungkin pun dapat menerangkan secara ringkas kepada penonton kita nama-nama kegiatan yang dirancang sepanjang tahun bagi tahun 2023 hingga tahun
2024 tahun hadapan ni Puan. Silakan. Ya. Perlu juga dimaklumkan kepada orang ramai bahawa sambutan bulan bahasa ini bermula 1 Julai sehingga 30 Jun tahun berikutnya. Ini mengapa kita bermula pada bulan Julai itu adalah menyahut titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah memperkenankan bahawa setiap bulan Julai itu adalah bulan bahasa. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka telah merancang kegiatan sepanjang tahun yang bermula daripada bulan Julai sehingga bulan Jun nanti pada tahun 2024. Dan kegiatan yang saya sebutkan tadi itu adalah merupakan kegiatan yang diadakan di pusat beli belah mall saja selama 2 hari yang bermula pada pukul 10 pagi sehingga 6 petang. Sementara untuk sepanjang tahun itu juga ada diadakan ada dirancang dan akan dilaksanakan untuk kegiatan sepanjang tahun. Misalnya kita ada peraduan penulisan, peraduan menulis novel, menulis cerpen. Kita ada peraduan menulis karangan, kanak-kanak ada peringkat untuk kanak-kanak karangan, mekar, juara pelajar, naindong. Kita ada. Jadi peraduan dan pertandingan itu bukan saja untuk orang dewasa, tetapi juga dari peringkat kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Dan ini diadakan sepanjang setahun ini Dan sebelum peraduan itu lazimnya Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif juga untuk memberikan bengkel agar mereka ini mendapat pendedahan bagaimana menulis cerpen, bagaimana menulis novel. Jadi kita bukakan bengkel ini kepada orang ramai supaya kadang-kadang kita mendapati dalam kalangan pelajar mereka ini secara tersembunyi mempunyai minat dalam bidang penulisan tetapi tidak tahu bagaimana untuk memulakan bagaimana cara menulis cerpen, memulakan bagaimana kita menghasilkan sebuah cerpen yang baik, bagaimana kita menghasilkan novel yang dapat memberikan impak, dapat memberikan kesan yang mendalam kepada audiens, misalnya macam mana. Jadi kita sentiasa memberikan bimbingan dengan cara memberikan bengkel dan mendatangkan pakar-pakar yang dapat memberikan berkongsi idea, berkongsi ilmu dan pengalaman dalam bidang penulisan. Dan kita juga yang dalam masa yang terdekat ini pada 5 Ogos nanti sehingga 15 Ogos kita ada Pesta Buku Brunei juga yang disempurnakan dengan sambutan bulan bahasa. Dan kita juga ada bicara seni, tamu bahasa itu dengan cara mengundang pakar-pakar dari luar negara dan juga dari dalam negara untuk membicarakan tentang perkembangan bahasa Melayu, apa pembaharuan, apa yang perlu kita laksanakan lagi dalam era globalisasi masa ini, dalam era teknologi 4.0 Jadi apa tindakan-tindakan yang akan kita laksanakan dalam mempertahankan bahasa Melayu itu supaya tidak pupus, supaya penuturnya semakin ramai dan mampu berada tingkat atas dalam carta bahasa-bahasa utama dunia. Jadi kita ada pelbagai kegiatan lagi seperti juga kursus intensif penterjemahan, dan kursus intensif penterjemahan ini khusus kepada para penterjemah kerana kalau kita berada di takok yang lama kita tidak tahu perkembangan dunia dalam hal ehwal penterjemahan. Jadi bengkel intensif penterjemahan itu khusus untuk penterjemah untuk meningkatkan kemahiran mereka. Dan dalam konteks Dewan Bahasa dan Pustaka kita ada menterjemah buku-buku dan baru saja berlalu itu peraduan menterjemah buku cerita kanak-kanak terbitan Dewan Bahasa. Jadi kita menanamkan kemahiran itu lagi kepada penterjemah agar mereka ini dapat menterjemah buku-buku lain lagi dan itu pun tujuannya untuk pemasaran ke luar negara. Buku-buku Dewan Bahasa kita memasarkan ke luar negara dengan menggunakan bahasa Inggris dan kita dikenali karya-karya kita dikenali di luar negara. Siapa penulis kita, siapa Muslim Burma, siapa penulis-penulis kita yang tersohor, misalnya Badaruddin H.O. ataupun Ben Mufti ataupun penulis-penulis lain. Jadi dengan adanya penterjemahan karya itu mereka dikenali di luar sana. Itu antara kegiatan yang diadakan sepanjang tahun oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Iya. Baik, seronok sekali Jadi inisiatif tersebut ataupun ungkayan tersebut insya-Allah nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang dirancangkan nanti Puan Itu yang kita harapkan dan semoga ini bukan
untuk mungkin yang kali terakhirnya mungkin nanti akan diadakan lagi insya-Allah di tahun-tahun mendatang, tetapi dengan beberapa aktiviti lagi yang akan ditambah yang orang diubah suaikan lagi untuk menarik lagi supaya semua generasi, semua daripada kalangan usia, daripada anak-anak sehingga orang dewasa nanti dapat berpartisipasi bersama nanti ya. Baik, mungkin harapan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka selaku penyelenggara sambutan Bulan Bahasa 2023 ini, apakah yang ingin disampaikan? Silakan. Okay. Mengenai dengan bahasa Melayu, ia sebenarnya bukan milik Dewan Bahasa dan Pustaka secara per se. Ia adalah milik bangsa kita, milik negara kita. Dan diharapkan agar semua lapisan masyarakat di Brunei Darussalam berganding bahu untuk mempertahankan bahasa Melayu kita, kerana kita dikenal melalui bahasa. Bangsa dikenal melalui bahasa, bahasa jiwa bangsa. Jadi itu yang kita pegang sebagai bangsa Brunei. Kita mesti mempertahankan bahasa Melayu kita itu sampai bila-bila. Justru itu ada yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Dayang Hajah Sariani binti Haji Ishak, merupakan Ketua Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, juga selaku Setiausaha Sambutan Bulan Bahasa 2023 Dewan Bahasa dan Pustaka, kerana berkesudian ya untuk berkongsi berkenaan dengan dalam segmen wawancara kita berkenaan dengan sambutan Bulan Bahasa 2023. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita harapkan mudah-mudahan acara-acara dan juga kegiatan-kegiatan yang akan bakal dilaksanakan akan berjalan dengan lancar seperti yang telah pun dirancang ya. Kita harapkan ya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Betullah kata orang yang Mahirah ya. Bahasa lambang bangsa. Betul. Bahasa merupakan identiti bangsa Ketani. Bagaimana bahasa Ketani, begitulah pribadi Ketani. Betul. Alhamdulillah. Jadi memang satu perkongsian yang menarik dan seperti biasa memang di setiap sambutan Bulan Bahasa ini banyak antara acara-acara dan kegiatan-kegiatan. Kalau tadi kita mendengarkan tadi Puan Hajah Sariani mengongsikan aktiviti-aktiviti dan juga kegiatan-kegiatannya, memang kita rasa teruja juga ya. Dan paling menarik dan juga yang mendapat paling banyak sambutan juga ya, antara salah satu daripada acaranya ialah Pesta Buku Brunei 2023 ini yang akan bakal berlangsung insya-Allah ya pada 5 hari bulan Ogos sehingga 14 hari bulan Ogos ya 2023, yang mana ianya akan mengambil tempat di Dewan Perpaduan Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, yang mana ini adalah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ada lebih kurang sebulan lebih lah ya akan untuk tarikh Pesta Buku Brunei 2023. Jadi bagi adik-adik kita ni yang suka membaca buku, kumpullah duit sekarang. Jadi mengapa tidak ya, kita ni dimanfaatkan dengan membeli buku, dapat kita ni menimba ilmu daripada buku-buku yang dikongsikan nanti. Betul sekali. Dan percayalah bahawa buku yang dibeli tersebut tidak akan nyorang nanti diristakan sebagai satu pembaziran, tetapi yakinlah bahawa di dalam buku tersebut adalah gudang ilmu sebetulnya yang akan kita bawa sampai bila-bila masa ya. Jadi kalau bahasa menunjukkan bangsa, kalau senyuman melambangkan apa Mahirah? Kemanisan, kegembiraan juga. Jadi kita mengharapkan agar kita semua dalam situasi ataupun nyorang mood gembira pada pagi ini. Walau apapun, Rampai Pagi akan melabuhkan tirainya. Jangan bersedih. Esok bersama dengan rakan-rakan setugas kami yang lain pula dengan pengisian-pengisian yang lebih mungkin akan dinanti-nantikan, lebih berguna lagi ya, sebagai perkongsian ilmu. Ya, Alhamdulillah. Jadi untuk akhirnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Jumpa lagi, Auda.